Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan kita menjalani PKP, dan sudah lama sebenarnya kita tidak mempelajari pendidikan syariah Islamiah ini secara lebih berfokus. Jadi hari ini Maklimah ingin ceritakan, terangkan sedikit sebanyak tentang topik baru dalam bidang usul fiqh bab 3 bagi subjek pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4. Alhamdulillah, untuk topik ini antum boleh rujuk dalam buku teks dalam muka surat 75. Dan untuk bahagian pertama bagi topik ini mengandungi 14 slide. Jadi Maklimah akan pergi secara laju dan ringkas. Sebarang persoalan antum diminta catat dahulu di atas kertas, dan jika ada persoalan yang memang antum tak faham, jangan malu untuk mesej pada Maklimah dan insyaAllah Maklimah akan cuba jawab. Okey, kita pergi pada yang pertama. Isi kandungan bab ini mempunyai dua bahagian utama. Yang pertama adalah pengertian as-sunnah. Bahagian pertama adalah mengenai pengertian Al-Quran, as-sunnah, al-ijma' dan juga qiyas. Bahagian kedua pula mengandungi kandungan tindakan untuk menjadikan dalil hukum syarak yang disepakati sebagai panduan untuk melaksanakan ketetapan kitabullah. Namun hari ini Maklimah akan ceritakan bahagian pertama sahaja, iaitu dalam subtopik 1.1, 1.2 dan juga 1.3 sahaja. Manakala subtopik 1.4 dan juga 1.5 kita akan serta bahagian kedua kita akan belajar dalam video seterusnya, insya-Allah. Okey. Sebelum Maklimah masuk kepada subtopik yang pertama, pernah tak kita terfikir sebenarnya apabila kita membaca Al-Quran ataupun kita mempelajari hukum hakam, mempelajari kewajipan solat, mempelajari kewajipan memakai tudung, menutup aurat dan sebagainya, pernah tak kadang-kadang kita duduk dan kita fikir, adakah dari mana sebenarnya hukum hakam itu muncul? Jadi menerusi bab ini sebenarnya kita akan dapat lihat rupa-rupanya hukum hakam itu ulama keluarkan berdasarkan dalil-dalil tertentu. Dan perbahasan yang ingin kita bincangkan dalam slide ini adalah, adakah dalil-dalil yang ingin kita bincangkan ini dalil-dalil yang disepakati atau tidak? Kerana pertama kita akan lihat pengertian Al-Quran, as-sunnah, al-ijma' dan juga qiyas. Namun untuk bahagian pertama ini Maklimah hanya akan fokuskan dalam Al-Quran dan juga as-sunnah. Definisi dalil. Apabila kita sebut tentang dalil, adakah kita faham dalil itu maksud dia apa? Yang pertama, dari segi bahasa, dalil bermaksud petunjuk kepada sesuatu. Manakala dari segi istilah, dalil bermaksud perkara yang boleh menyampaikan kepada hukum syarak yang amali melalui penelitian yang betul. Terlihat pula pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran membawa maksud pembacaan. Dari segi istilah pula, kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dalam bahasa Arab. Yang kedua, sebagai mukjizat dalam bentuk mushaf. Yang ketiga, disampaikan kepada setiap generasi secara mutawatir. Yang keempat, membacanya dikira sebagai ibadah. Yang kelima, dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi berdasarkan pengertian Al-Quran dari segi istilah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin utama yang antum perlu ingat, kerana setiap poin ini adalah satu poin yang sangat penting dalam kita memahami maksud kalimah Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dalam bahasa Arab. Seperti yang kita baca hari ini, Al-Quran memang diturunkan di dalam bahasa Arab. Yang kedua, Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat kepada Rasulullah dalam bentuk mushaf, dalam bentuk yang kita lihat hari ini. Yang ketiga, disampaikan kepada setiap generasi secara mutawatir. Apa maksud mutawatir ni? Mutawatir ini bermaksud secara berperingkat. Dan yang keempat,
membacanya dikira sebagai ibadah. Setiap lafaz yang kita baca, setiap kalimah yang kita baca dan setiap huruf yang kita baca, sebagai contoh Alif Lam Mim, setiap satu huruf itu dikira sebagai satu ibadah kepada Allah dan kita akan mendapat pahala dalam setiap huruf yang kita baca. Dan yang terakhir adalah Al-Quran ini dimulai dengan surah Al-Fatihah dan juga diakhiri dengan surah An-Nas. Seterusnya, apabila kita lihat Al-Quran, antara benda yang kita perlu faham adalah Al-Quran mengandungi prinsip dan asas umum yang perlu untuk kita patuhi. Antara asas-asas yang disebut dalam Al-Quran adalah tentang prinsip keadilan, prinsip saling menghormati. Sebagai contoh dalam surah Al-Hujurat, yang mana Allah tekankan tentang akhlak kita sesama manusia. Janganlah kita mencela orang lain, janganlah kita menghina orang lain, kerana pada hakikatnya antara kita ini martabatnya adalah pada takwa, bukanlah pada warna kulit dan sebagainya. Dan seterusnya, dalam Al-Quran juga menceritakan tentang 3 jenis hukum, iaitu akidah, muamalat dan juga akhlak. Dan surah-surah Al-Quran ini terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama surah Makkiyah, surah Madaniyah. Yang mana jika antum lihat di dalam permulaan awal surah itu, antum akan dapat lihatlah tertulis perkataan Madaniyah ataupun Makkiyah. Yang mana Makkiyah ini bermaksud surah yang kita bacakan itu telah diturunkan semasa zaman Rasulullah sebelum hijrah, iaitu 13 tahun di Mekah. Manakala Madaniyah pula bermaksud surah-surah yang diturunkan kepada Rasulullah selepas hijrah Rasulullah bersama sahabat ke Madinah. Kemudian, bila kita bercakap tentang Al-Quran, apa autoriti ataupun apa kata kedudukan Al-Quran sebagai sumber? Adakah Al-Quran ini sumber yang pertama atau yang kedua atau bagaimana? Jadi kita lihat dalam surah Al-Ahzab yang mana Allah sebut orang yang beriman lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan tentang suatu perkara, maka mereka tidak mempunyai hak memilih ketetapan sendiri tentang urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi dalam Al-Quran ini Allah menceritakan kepada kita apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah berupa wahyu dan Al-Quran ini adalah satu perkara yang tiada pilihan. Maksudnya kat sini adalah apabila Allah perintahkan kepada kita untuk memakai hijab sebagai contoh bagi kaum wanita, maka kita tiada pilihan lain, kita wajib untuk mematuhi perintah tersebut. Dan perintah tersebut turun di dalam Al-Quran. Jadi ini membuktikan bahawa Al-Quran ini mempunyai satu autoriti, satu kuasa dalam kita mengambil hukum daripadanya. Kemudian dalam surah Al-Hijr, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang mana membawa maksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Jadi autoriti yang kedua ini adalah Allah ceritakan bahawa Al-Quran ini akan terpelihara sehingga hari kiamat. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu, kalau kita tak perlu risau, Al-Quran ini akan selamat sehinggalah datangnya hari kiamat. Dan disebabkan itu, kita wajib berpegang kepada Al-Quran ini. Dan tiada alasan lah kalau seandainya orang-orang yang bukan Islam mengatakan Al-Quran ini telah diselewengkan, itu sama sekali bertentangan dengan ayat Al-Quran yang telah Allah ceritakan ini. Yang mana Allah telah berjanji kepada kita, Allah lah yang akan memelihara dan menjaganya. Kemudian kita lihat kepada pengertian As-Sunnah dari segi bahasa. As-Sunnah bermaksud jalan dan kebiasaan. Dari segi istilah bermaksud percakapan Rasulullah selain daripada Al-Quran, perbuatan ataupun perlakuan. Di sini kita lihat ada 3 poin utama. Apabila kita lihat definisi As-Sunnah, As-Sunnah boleh jadi percakapan, boleh jadi juga perbuatan, dan boleh jadi juga perlakuan. Kemudian kita lihat apakah autoriti As-Sunnah dan apakah kepentingan untuk kita berpegang kepada As-Sunnah ini. Okey, yang pertama, Allah ceritakan dalam surah Al-Hajj, Allah bersabda, Allah berfirman, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kamu, maka terimalah, dan apa jua yang baginda larang kamu lakukannya, maka tinggalkanlah. Maksudnya dekat sini, Allah ceritakan kepada kita bahawa apa yang Rasulullah ajar kepada kita, kita wajib berpegang kepadanya. Kalau Rasulullah
kalau Rasulullah melarang kita melakukan sesuatu, maka wajib untuk kita meninggalkan perkara tersebut. Dan sekiranya Rasulullah perintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka wajib jugalah untuk kita mengikuti perintah yang telah Rasulullah perintahkan. Okey, itu antara serba sedikit yang perlu kita fahami tentang. Kemudian kita pergi kepada pembahagian as-sunnah. As-sunnah ini bila kita sebut as-sunnah ataupun hadis, maka as-sunnah ini terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama qauliyah, iaitu as-sunnah iaitu kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah. Sebagai contoh di dalam hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melalui suatu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya satu jalan menuju ke syurga. Dalam hadis ini menceritakan tentang apa yang Nabi katakan kepada para sahabat. Nabi bersabda bahawa sesiapa yang melalui satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk ke syurga. Dan kita lihat hadis ini jelas menunjukkan kata-kata Rasulullah. Jadi kita dapat kategorikan hadis ini sebagai hadis qauliyah ataupun sunnah qauliyah. Manakala bahagian kedua adalah sunnah fi'liyah, iaitu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita lihat contoh, an Malik ibn al-Huwairis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang mana hadis ini sangat famous, sangat masyhur, yang mana bermaksud daripada Malik bin al-Huwairis radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solatlah sebagaimana kamu melihat aku solat. Maksudnya kat sini Rasulullah perintahkan kepada kita untuk solat seperti mana Rasulullah solat. Jadi para sahabat apabila Nabi bersabda, sahabat memahami bahawa para sahabat perlu untuk melihat bagaimana Rasulullah solat dan kemudian mengikutinya. Dan itu adalah pembahagian sunnah yang kedua, iaitu fi'liyah, perbuatan Rasulullah solat. Dan yang ketiga adalah pembahagian ketiga adalah taqririyah, iaitu perakuan Rasulullah terhadap percakapan yang dilakukan di hadapannya tanpa mengingkarinya. Maksudnya Rasulullah tidak menafikan, Rasulullah tidak kata perkara itu haram, Rasulullah tidak kata perkara itu wajib ataupun harus, perkara itu wajib. Jadi contoh yang diberikan adalah bagaimana ada seorang sahabat Nabi telah memakan satu jenis binatang, iaitu dhab. Yang mana dhab ini adalah satu jenis biawak pasir yang ada dekat padang pasir. Dan meskipun Rasulullah tak makan biawak tersebut ataupun dhab tersebut, tapi Rasulullah tidak menafikan, tidak melarang sahabat tersebut untuk makan. Jadi perbuatan Rasulullah tidak melarang meskipun sahabat itu makan di hadapan Rasulullah, menunjukkan bahawa hukum untuk memakan dhab itu adalah harus. Jadi itu termasuk di bawah pembahagian as-sunnah yang ketiga, iaitu taqririyah, iaitu pengakuan Rasulullah meskipun Rasulullah tidak mengatakannya secara jelas. Kemudian kita pergi kepada fungsi as-sunnah di samping Al-Quran. Kita tahu Al-Quran jelas wahyu daripada Allah, dan as-sunnah ini turut diberikan kepada kita, disampaikan kepada kita mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Yang pertama, untuk menguatkan hukum hakam di dalam Al-Quran, yang mana kebanyakan hadis, ada beberapa hadis sering dikeluarkan oleh Rasulullah untuk menguatkan satu hukum yang telah jelas di dalam Al-Quran. Yang kedua, untuk memperincikan hukum yang umum di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam bab solat, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimus solat, secara umum tunaikanlah solat. Tidak diperincikan di dalam Al-Quran bagaimana cara nak solat, berapa rakaat kita perlu solat, pada waktu bila kita perlu solat, bagaimana tata tertib untuk kita menunaikan solat. Jadi datanglah hadis yang kita bincangkan tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli, untuk memperincikan hukum solat. Bagaimana kita solat, bagaimanakah permulaan untuk kita menunaikan solat dan sebagainya. Itu fungsi yang kedua. Yang ketiga adalah khususkan hukum umum yang bersifat umum di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat hukum hakam yang bersifat umum, yang tidak melimitkan ataupun menghadkan hukum tersebut kepada mana-mana pihak. Jadi Al-Sunnah datang untuk mengkhususkan hukum-hukum tersebut. Sebagai contoh dalam bab pewarisan, yang mana secara
umumnya Allah menyebut tentang hukum hakam pewarisan dalam surah An-Nisa, yang mana hukum hakam pewarisan itu bersifat umum, menyeluruh, tetapi as-sunnah telah datang untuk mengkhususkan, di mana sebagai contoh la yarisu al-muslim al-kafir, yang mana hadis tersebut membawa maksud tidak akan mewarisi seorang yang kafir harta orang muslim. Jadi as-sunnah datang untuk mengkhususkan hukum pewarisan yang umum di dalam Al-Quran dengan membawakan pengecualian, iaitu orang yang kafir tidak akan sama sekali mewarisi orang muslim. Begitu juga orang muslim tidak akan mewarisi harta orang kafir. Dan yang keempat adalah fungsi hadis ataupun as-sunnah ni adalah untuk menasahkan atau membatalkan hukum di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam bab pewarisan, dalam bab wasiat kepada kaum kerabat, telah datang hadis yang mana telah menasahkan ayat Al-Quran mengenai wasiat kepada kaum kerabat. Dan apabila hukum tersebut dibatalkan, as-sunnah telah menceritakan tentang hukum pewarisan harta sebagai gantian. Dan yang terakhir adalah menyatakan hukum yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, hukum lelaki memakai emas tidak disebut secara jelas, tidak disebut dalam mana-mana ayat berkenaan hukum itu di dalam Al-Quran. Tetapi datang as-sunnah, datang hadis untuk menceritakan tentang larangan kepada kaum lelaki memakai emas ataupun sutera. Jadi ini adalah secara ringkas, sedikit fungsi as-sunnah di samping Al-Quran. Maksudnya as-sunnah dan Al-Quran ini jalannya seiring. As-sunnah memperincikan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan kadang-kadang Al-Quran juga memperincikan sunnah Nabi SAW, apa yang diutarakan oleh Nabi SAW. Jadi 5 poin ini perlu antum ingatkan. Pertama, kuatkan hukum hakam. Yang kedua, perincikan hukum yang umum. Yang ketiga, khususkan. Yang keempat, nasah. Dan yang kelima, menyatakan hukum yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Jadi tamat bahagian pertama dalam topik ini, iaitu topik dalil hukum syarak yang disepakati. Bahagian kedua akan bersambung dalam video akan datang. Sekiranya ada soalan, jangan malu, jangan segan, sila tanya kepada maklimah. InsyaAllah maklimah akan cuba jawab. Dan sekiranya ada kesilapan dalam penyampaian maklimah, antum boleh maklum untuk kita sama-sama pelajari.